untuk mereka bawakan dekat pasukan RSG, mereka kena pula dengan pendapat awak. Bagi pendapat saya, apa yang dikatakan oleh anda berdua betul lah. Okay. Jangan buat gaduh. Ini mesti pendapatan dia rendah. Alright, jadi kita masuk terus ke dalam draft RCMY. Mereka adalah first pick, manakala Homeboys mereka adalah second pick, dan kita boleh tengok di mana RCMY awal-awal lagi dah bankan Franco. Satu band yang agak menarik. Takut dengan Zon sebenarnya. Oh, okay, you know what? Kalau macam tu, I boleh setuju. Kau rasa memang khas untuk tutup zone ke? Obviously sebab takkan pakai Franco jungler. Bukan. Okey, kalau saya kita akan masukkan dari segi analis sikit. Di mana dengan pengeluaran Franco ada banyak hero yang masih lagi terlepas, di mana penggunaan assassin. Tapi kita tahu bagaimana Demon Kite kegemaran hero-nya adalah merupakan hero tank dekat bahagian jungle. Jadi terus sahaja untuk pasukan Homeboys mereka keluarkan Baxia. Tapi kali ini mereka juga berjaga-jaga dengan bila dah tak ada Franco, jadi Fanny akan bebas. Mereka pun tak nak guna Fanny. Dan sememangnya ban Fanny tu daripada Homeboys daripada season lepas ni. Ya betul, sebab kalau cakap pasal Demon Cat ni fokus pada penggunaan tank saja, tak juga, sebab Demon Cat pernah menggunakan Fanny waktu competition yang dulu. Which is kita boleh gerunkan juga pasukan Homeboys. Yang ini Go RSG, yang sebelah tu Homeboys. Dia turunkan dia punya, bang salah tempat Sebab tu dia pakai jaket. Ada fan Homeboys kat RSG. Tak ada tempat. Ataupun kawan dia memang fans RSG. Tapi Oi, couple. dengar kat situ juga. Tapi sebab couple kan susah dapat parking. Poji. Ya. Macam mana nak sound abang tu? Salah tepat. Okey, tak apa bang. Abang boleh ambil borang penyertaan, join Army Lala. Simple. Sebab apa? Sebab boleh. Sebab boleh deh. Alright, Angela. Bagus. Okey. Teruskan. Saya nak tanya Syamilo. Saya pandang awak Syamilo. Awak pandang saya. Okey. Bagi pendapat saya sebenarnya Angela adalah pilihan yang baik. Tapi sekarang ni untuk Homeboys pula, mereka dah ada Frederick, mereka dah ada Joy. Dan kalau kita nampak dekat sini, mereka dah keluarkan Baxia. Antara kelemahan Joy adalah Baxia juga. Jadi kat sini saya rasa yang untuk pasukan Homeboys, kemungkinan besar Joy ini akan diberikan dekat bahagian jungler dan Fredrin tu sebenarnya dekat bahagian EXP. Kemungkinan juga, tapi Angela ni dia sebenarnya adalah satu, yalah of course lah, dia boleh gunakan hardguard untuk tambahkan shield, dan susah kalau diletakkan hardguard tu kepada jungler. Jadi seperti mana yang awak katakan, dengan pengeluaran Baxia, Homeboys perlu come up something yang berbeza, sama ada burst ataupun DPS untuk dia batalkan Angela punya bantuan kepada Matis. Contohnya kalau Matis jadikan sebagai jungler, dia dah lah susah untuk ditangkap. Tambah pula dengan ada hardguard. Jadi sekarang untuk Homeboys fikirkan pada draft yang seterusnya untuk mereka cuba tumbangkan Matis dengan secepat mungkin. Bagi pendapat saya kan, Ya. Angela ni fleksibel. Ada orang letak dekat bahagian Roma, ada yang dah main dekat bahagian mid lane. Jadi kat sini Warlord merupakan antara hero player mid laner yang mempunyai banyak hero pool. Season lepas dia bawa Odette. Season ni kalau tak mustahil sebenarnya, Angela ni sebenarnya dekat bahagian mid lane. Ya, dan bila berbual pasal mid, sebelum ni juga kita kena cakap di mana Storm dia adalah mid laner daripada MPL Philippines season 9 sampai 11 untuk brand dan juga Omega. Jadi kali ni dia masuk sebagai roamer, tapi maybe kita boleh nampak a change sebab again, bila mid laner masuk dekat dalam roam, bila cerita pasal hero pool juga ada banyak yang dia boleh bawa masuk. Kita dah pernah tengok sebelum ni bagaimana pemain-pemain bertukar role dan mereka berjaya untuk melakukan perkara yang baik. Tapi sekarang ni saya menjangkakan untuk pasukan RSGMY kemungkinan mereka akan mengambil Assassin sebab untuk dibawakan masuk combo bersama dengan Angela untuk menambahkan lebih banyak damage dan juga defend. Sekarang ni, just nak tanya Poji, bila nampak 3 hero kat RGMY, 3 hero dekat Homeboys, apa expectation game ni akan berlangsung macam mana? Saya nampak kalau macam ni senang. Kebanyakan ia akan jadi 4 lawan 5 sebab Angela akan bergabung. Jadi ada peluang dan potensi untuk Cloud tu main split push. Itu meta Malaysia. Silap-silap, 1 lawan 5. Marcus kat situ dia bersilat kan. Semua kena. Betul juga. Adalah Angela dalam dia tapi macam ada dia seorang je lah kat situ. Nampak macam dia seorang. Ya. Betul, awak dah salah. I help you in spirit. Kita kena ingat, survivability untuk Martis berlawan dengan berapa ramai sekalipun dah terbukti dalam game sebelum ni. Jadi tambah ada Angela lagi, relax je. Cuma dia penat nak pilih momen mana yang patut dia tu lawan. Yes, hero mana? Decimate kan. Sebab takut decimate kat orang ni, HP banyak lagi, tak dapat reset. Yes. Tepat sekali. Benar. Apa yang dikatakan oleh anda. Dan Leslie telah pun dibawa keluar dekat sini untuk berikan keselesaan kepada Cloud. Syamilo. Ya, sebabkan ini direct counter kepada Cloud, jadi keluarkan Leslie untuk lebih selamat dan mereka pun mungkin tak bercadang untuk menggunakan hero pick-off ataupun hero yang boleh direct terus ke bahagian backline. Nak harapkan kepada Joy agak berbahaya disebabkan kelemahan Joy ketika berhadapan dengan Leslie sebabkan dia true damage dan dengan adanya bomb tu, dia boleh tolak Joy kat belakang balik. Dia akan cancel dash. Sekejap, sekarang ni nampak Khalid dekat situ. Disebabkan Khalid bagus lawan dengan Joy dekat EXP. Adakah ini menunjukkan yang Joy ni sebenarnya lah nak pergi EXP?
boleh jadi beri hero kat bahagian EX. So, Tapi saya kita rasa- fikir kenapa lagi dia nak ban Khalid dan dekat sini Khalid- ada dua ni. Aha. Import player yang main dekat MPL lain tak qualify as a rookie. Oh, so diorang daripada MPL lain datang sini tak dikira sebagai rookie dan Riser tolong alter ego untuk menang MDL Season 4 dan awarded Finals MVP. Jadi sememangnya kita nak tengok performance dia dengan Cloud dekat sini. Sebenarnya kan ada daripada peminat daripada Indonesia juga mengatakan yang Rizal sebenarnya daripada segi skill mekanik sebenarnya better than Nino. Saya mendengarkan perkataan tersebut. Jadi ini statement yang kita akan dapat saksikan sekarang ini dekat game yang pertama dan terus sahaja Farsa yang akan dikunci terlebih dahulu. Kelebihan untuk pasukan Homeboy sekarang ni mereka ada 2 burst damage yang besar, Joy dan juga Farsa. Ya, saya suka dengan kemasukan Farsa ni menyebabkan lagi senang untuk dia kawal kontrol area yang besar. Kalau ada orang cuba untuk masuk bahagian hadapan, dia senang untuk menghalau pemain-pemain tersebut keluar lagi sebab dengan adanya hak guard jadi ada extra advantage dari segi damage. Dan apa yang kita dapat saksikan untuk pasukan daripada RSGMY mereka mengambil Haris. Di mana satu pengambilan yang baik juga sebab dia boleh kejar ke bahagian belakang tambah pula dengan ada Yuzong dekat sini. Yuzong boleh jadi sebagai engage untuk dia start team fight tambah-tambah pula dengan Farsa apabila buka Vedette Strike. Dia akan takut bila ada naga datang. Cuma nak tanya, adakah ini terlampau banyak magic damage? Saya Ataupun baru nak still kata perkara yang sama. Kita fikir sama sih. Bagi pendapat saya still okay sebabkan Martis kalau dia menggunakan dia punya Season Hunter, lepas tu dia punya Mortar Coil, sebenarnya dia ada attack speed yang cukup kalau nak dapatkan turret without plating. Jadi kat sini dengan Haris juga sebenarnya yes dia adalah magic damage dan ingat pembaharuan baru ni di mana magic damage juga bagi damage 100% kepada turret. Jadi Haris merupakan antara hero yang terbaik untuk melakukan split push juga dan berhadapan dengan Cloud. Memangnya pilihan yang terbaik. Oh, dan Kaja sebagai last pick, saya nak tanya Poji sebelum kita masuk dalam game, tengok draft dua-dua, yang mana satu Poji lagi minat? Pada pilihan saya hati lah, kan saya nampak Homeboy sebab ada MM. Ada MM. Ya, berpotensi untuk mencuri tiang tanpa ragu. Yang saya risau juga adalah Zon menggunakan Kaja. Tapi dengan itu saja daripada saya dan juga Poji. Kita akan terus masuk dalam game. Saya akan pass balik kepada kita punya trio caster. Yes, kedua pasukan telah pun melengkapkan komposisi seperti katakan Puji sebab pasukan daripada Homeboys mereka ada marksman. Tapi untuk pasukan RSG juga mereka ada Idris yang boleh dikategorikan sebagai marksman, cuma berbeza sedikit. Konsep dia sama lah. tapi peranan dia agak sedikit berbeza. Tapi sekarang dia dari segi drafting, saya perlu bersetuju dengan Poji sendiri di mana dengan adanya Cloud ini akan menjadi masalah yang besar kepada pasukan RSGMY dan mereka tak cukup sisi kalau mereka nak terus lock Cloud. Ya, Dengan mengharapkan Idris saja. Tanpa melengahkan waktu lagi, mari kita masuk dalam perlawanan yang kedua antara pasukan Homeboys menentang RSG Malaysia. Dan kali ini mencari kemenangan yang pertama untuk mereka. Zon diangkat terlebih dahulu ke belakang dalam keadaan yang bahaya. Slow movement speed yang telah diberikan daripada rama-rama yang dikeluarkan oleh Izanami sebentar tadi membuatkan dia terpaksa melarikan diri. Kita boleh dengar sorakan kedua-dua pasukan. Fans memberikan sokongan kepada Homeboys dan juga RSGMY. Oh, menariknya apabila Izanami yang akan menggunakan Angela untuk di bahagian dekat bahagian mid lane. Seperti yang kita bincangkan tadi sebenarnya, Angela boleh letak dekat bahagian mid lane juga. Kalau berikan kepada pasukan Homeboys, Warlock akan melakukan perkara yang sama. Jadi sekarang ni, Angela sebenarnya antara hero yang sentiasa dipilih ketika masuk dalam competitive scene. Ya, antara menyebabkan fokus kepada instead of damage, dia memberikan fokus kepada utility untuk memberikan lebih banyak defensif kepada pasukan RSGMY. Sekarang ni nampaknya mereka cuba untuk berkumpul dekat kawasan turtle di bahagian atas, tapi bahagian bawah sekarang ni Mas nampaknya pergelutan di antara Lolils dan juga Riser nampak seperti dimenangi oleh Lolils. Buat sementara waktu sebab kita tahu Cloud dia selagi tak ada balancing duet, dia tak ada capability untuk mudah untuk clear lane. Jadi kalau kat situ dia dah level 4, kemungkinan dia akan lebih pantas untuk buat rotation. Yap, sebut pasal rotasi, kita akan nampak bagaimana Warlord ditangkap terlebih dahulu. Datang Demon Kai. Warlord sekarang dalam masa yang bahaya. Cucuk terus, inilah dia. Kualiti daripada pemenang MSC RSGMY telah mendapatkan first blood. Ya, tapi masih lagi terlalu awal untuk kita katakan adakah itu satu permulaan yang baik untuk pasukan RSGMY. Di bahagian bawah masih lagi pertembungan di antara satu berhadapan dengan satu Loyal dan juga Riser. Masih lagi memberikan fokus kepada untuk farming, berikan fokus kepada clear minion. Dan dalam masa yang sama, kedua pasukan sekarang ni cuba bergelut untuk dapatkan total. Kat sini pasukan RSGMY perlu berwaspada disebabkan GB memang dah improve dia punya retry daripada season sebelum ni. Tapi sekarang ni macam mana dia nak retry kalau dia dah ditusuk
oleh Demon Cut. Lihat macam mana cepatnya potensi ataupun reaction yang dibuat oleh RCMY. Terus menerus menangkap seorang mangsa. Dan kredit saya perlu berikan kepada Storm. Banyak kali dia angkat orang. Ya, itulah curse daripada caster. Baru dia puji. Terus saja dihilangkan. Dan turtle pertama berjaya dimiliki oleh pasukan RZMY. Sekarang di bahagian bawah pertemuan di antara satu berlawan dengan dua. Pasal ini mungkin akan berikan sedikit kelebihan kepada pasukan Homeboyz untuk menang lane di bahagian bawah. Tapi ini merupakan satu info yang terbaik untuk pasukan RZMY melihat tiadanya zone di bahagian atas dan juga di bahagian tengah. Buat masa sekarang, kita nampak yang pasukan Homeboyz masih lagi belum ada gerakan combo yang mereka boleh lakukan. Tapi sekarang ni Storm, adakah dia akan ditarik? Tapi Zon cakap, okey, nak tarik, kena pastikan semua ready. Tapi nampak macam tadi gerakan tersebut tidak bersedia Warlord untuk menggunakan dia punya Feather Strike. Jadi mereka akan membatalkan hasrat tersebut. Gerakan terus saja berlaku di bahagian bawah. Ya, dia perlu simpan segala bentuk ultimate ataupun skill untuk dia fokuskan kepada watak-watak yang penting dalam RCMY. Terutamanya Lolial yang sekarang ini tengah memenangi di bahagian bottom lane. Ya, tapi sekarang ni as long as Ryzen masih lagi belum berjaya untuk dijatuhkan, pasukan Homeboyz masih lagi mempunyai insurance untuk sekiranya mereka ingin melakukan serangan ataupun cuba untuk menang di fasa mid game atau fasa late game. Sekarang ni melihat bagaimana dominasi yang ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan. Nampaknya pasukan RCMY seperti menyuruh pasukan Homeboyz untuk mengikut rentak permainan mereka. Kalau sebut pasal ikut rentak kan, dia lebih kepada sekarang ni pasukan Homeboyz sendiri yang tak nak bergerak agresif sangat sebabkan mereka dah biarkan Demon Kite dapatkan 2 kill. Dan masa yang sama mereka kena fikirkan dekat mana semak yang akan ada Storm. Sebabkan setiap kali dia angkat orang, itu akan jadi instant kill untuk pasukan RZMY. Ya, dalam masa sama juga pasukan Homeboyz tak nak membiarkan pasukan RZMY cuba untuk dapatkan snowball effect, tak nak memberikan mereka power spike yang lebih pantas. Dan antara penyebab kenapa seperti dikatakan oleh Syamil untuk mereka bermain dengan kurang agresif dan cuba melihat apakah cubaan yang akan dilakukan oleh pasukan RZMY. Dan lagi bila turtle seterusnya akan muncul di bahagian atas, ada beberapa pemain daripada pasukan RZ dan juga Homeboyz berada berdekatan dan pasukan Homeboyz akan pastikan tiada sebarang cubaan untuk mendapatkan orange buff milik pasukan mereka. Ya, dia cuba untuk melengahkan lagi waktu Chibi mendapatkan segala bentuk resources yang ada bagi membolehkan mereka fokus pada turtle yang seterusnya. Dan cuba untuk memaksa memakai retribution. Lihat macam mana kawalan pasukan RCMY berada di kawasan river tersebut. Apabila Chibi telah tertekan untuk mencari level, mereka boleh fokus untuk dapat objektif. Ini agak bahaya sebenarnya untuk pasukan daripada Homeboyz terutamanya sekali. Mereka kehilangan turtle yang kedua. Sempat ditekan dekat bahagian atas. Dekat bahagian bawah, ganking masih lagi belum bermula. Mereka hilang banyak benda sekarang ni. Benar, dan zone yang mana Balsel lagi belum ada Divine Judgment yang cukup berhasil untuk berikan kill kepada Homeboyz sekarang ini. Ya, dia hanya menunggu masa sesuai untuk menggunakan tapi sekarang ni cantik sebenarnya angkat tu, tapi Purify itu menyelamatkan keadaan. Ryzel masih lagi boleh bernafas. Nak tak nak dia kena guna Purify, tapi sebenarnya cooldown dia boleh saja boleh didapatkan sekali lagi. Dah fokus pada turret sekarang ini. Storm cuba untuk berikan Divine Judgment yang ditunggu, Divine Judgment yang disorak oleh Flame Boys mendapatkan kill yang pertama untuk Homeboyz. Ya, sekarang Brazil cuba dilakukan oleh Chibi, cuba untuk dapatkan repo, namun begitu masih lagi terlalu awal untuk melakukan damage yang besar. Satu pertemuan yang cukup baik ditunjukkan oleh pasukan Homeboyz. Mereka cuba untuk kembali berada di dalam game. Ada repo sekarang ni, mungkin Hadjat akan masuk ke dalam badan beliau jasadnya dan terus keluar naga daripada tanah untuk menangkap Chibi. Kemungkinan kalau tidak dapat melarikan diri, bahaya sebenarnya dan ditusuk. Icing on the cake, Demon Kite mendapatkan kill yang ketiga untuk arah di belakang. Dikepung oleh Zaman Boss, macam robot dari muka. Warlord terus dikorbankan buat bangsa yang keempat. Sekarang sempat keluar masuk, cuba untuk membatalkan hasrat dapatkan turret di bahagian tengah, namun kecundang jua. Tuan-tuan dan puan-puan, lihatlah betapa lajunya gerakan daripada Repo. Ini disebabkan dengan Quantum Charge. Kita nampak betapa agresifnya Yuzong sebentar tadi. Lepas dia turun, dia punya movement speed, dia punya meningkat naik sangat-sangat mendadak. Dan macam mana pasukan Homeboyz nak react tersebut dengan adanya Izanami, Love Wave, dia akan lambatkan lagi pergerakan pasukan Homeboyz. Sekejap lagi, ini memudahkan lagi tugas Demon Kite untuk memudahkan lagi atau menghancurkan pemain-pemain daripada pasukan Homeboyz. Dan satu lagi turret milik pasukan Homeboyz berjaya dijatuhkan. Pasukan Homeboyz sekarang ini berada dalam situasi yang cukup genting. Nak tak nak, mereka kena kembali bangkit. Pasukan RZMY mengintai peluang ini sebaik mungkin untuk menghukum pasukan Homeboyz. Dan sekarang ini apa yang saya risaukan adalah sempat apa yang boleh dia lakukan selain daripada skill pushing. Sebab kita lihat bagaimana level pasukan RCMY telah meningkat naik berbanding dengan Homeboyz sekarang ni. Sempat seakan-akan damage dia tidak akan dirasakan, terutama di bahagian mid game ke late game. Awal lagi ni sebenarnya untuk pasukan Homeboyz, tapi pasukan RCMY
gerakan early game mereka sangat-sangat kemas. Seakan-akan mereka dah baca minit keempat akan ada orang dekat sini dan mereka lakukan perkara tersebut dengan sangat-sangat cemerlang. Ya, satu kill berjaya untuk dapatkan sebentar tadi tapi sempat. One on one sekarang ini damage yang cukup besar. Adakah ya ketika korban jawapannya ya, inilah problemnya. Sempat one on one bersama dengan Haris. Loliao dapatkan kill tersebut dengan mudah. Laju kan Yuzong tu. Dia menunjukkan macam pemain masa tahun season 7 Lolia sebentar tadi. Tapi ya seperti dikatakan oleh awak, Syamilo memang sangat-sangat laju. Dan lagi kalau dibantu dengan pergerakan yang menyebabkan sedikit sebanyak perlahan yang dikeluarkan oleh Izanami sendiri yang menyebabkan lebih banyak lagi efek yang terkena kepada pasukan Homeboyz. Yang sekarang ni terpaksa bermain secara bertahan 5/1. Kita baru masuk minit yang ke-8 tapi dominasi yang besar ditunjukkan oleh pasukan RZMY. Tapi keberkesanan untuk menggunakan quantum charge tu sendiri sebenarnya sangat baik sebabkan efek daripada Shah Essence telah pun dikeluarkan, jadi diperlukan movement speed tambahan. Dengan adanya quantum charge, dia boleh bergerak dengan lebih agresif. Dan kita lihat juga bagaimana Demon Kite menggunakan talent daripada Impure Rage. Jadi kat sini dia tak gunakan mana, bermakna dia akan transfer kepada HP. Jadi dia boleh menjadi lebih kebal. Dan pasukan RSGMY, saya boleh katakan kat sini, snowball sedikit demi sedikit berjaya untuk dapatkan. Penggunaan emblem yang cukup unik oleh Demon Kite sebenarnya memberikan kita pengetahuan yang tambahan lah sebenarnya. Dan apa yang kita lihatkan berhasil setakat ini untuk pasukan RCMY dapatkan domination yang cukup besar 5/1. Turret 1/1 telah pun dijatuhkan. Homeboyz perlu lakukan sesuatu. Ya, lagi-lagi dengan kita akan melihat Lord yang pertama akan muncul di bahagian bawah, melihat bagaimana pergerakan kawalan map yang ditunjukkan oleh pasukan RSGMY. Saya tak terkejut kalau mereka mampu untuk dapatkan Lord. Walaupun zoning telah pun dilakukan oleh pasukan Homeboyz, mereka menunggu saja ketibaan pemain-pemain daripada pasukan RSGMY untuk mengintai sekiranya pasukan RSG melakukan kesilapan-kesilapan yang kecil yang mampu untuk dihukum oleh pasukan Homeboyz. Yang telah digunakan lah BB cuba menahan lot tersebut dan tarik keluar untuk memancing pasukan RC. Dan sekarang ini Ripo telah mereka dapat cuba untuk tangkap Wallot tapi tiada lagi Spirit Ryzel buat Ryzel dalam keadaan yang bahaya di bahagian belakang. Belakang Ripo. Lolial. EXP tradisional dan satu lagi setendang untuk Wallot. Telah pun dikorbankan 4 orang gugur dalam medan pertempuran sebentar tadi. Ripo. Damage yang besar, agresif yang sangat-sangat pantas, berjaya untuk target yang sebenar. Buatkan mereka nampak lagi cantik. Okey, saya tahu ini adalah baru game pertama untuk pasukan RSGMY tapi wow, Lolial seakan-akan mendapatkan prestasinya yang apa? Jangan terperang Lolial. Ini yang kita mahukan daripada God Laner untuk pasukan RSGMY sendiri dan pasukan Homeboyz. Mereka lah keadaan yang perlu bertahan. Ada high ground, ada Cloud, yang merupakan seorang marksman. Tapi ketika ini, sukar untuk kita katakan dengan 7,000 perbezaan gol RSGMY. Ya. Mereka boleh masuk saja benteng pertahanan untuk pasukan Homeboyz. Saya rasa sebab Lolial buang huruf Z kat belakang tu dia terus jadi lain lah. Jadi Lolial lah. Saya pun dia jadi lagi real lah pemain ni. Dan memang sangat-sangat tukar untuk pemain daripada pasukan Homeboyz untuk menangkap pemain ini sebab Divine Judgment nampaknya tertumpu kepada pemain yang pergi ke arah hadapan. Jadi Zon tak ada masalah, hanya menggunakan ultimate tersebut untuk menarik pemain tersebut. Dan sekarang ni Fade Aspect terus saja dilepaskan untuk menjatuhkan Lord yang pertama ini. Jadi tanpa sembarang masalah pasukan Homeboyz mudah untuk melakukan pertahanan. Ya, kelebihan apabila mereka menggunakan high ground kat sini mudah, tapi sekarang Storm untuk lakukan sesuatu, mungkin ada satu angkatan yang boleh dibuat. Pengangkatan yang dibuat untuk pasukan Homeboyz sendiri, tapi dilihatkan pasukan Homeboyz lebih berhati-hati ketika ini. Tidak lagi boleh untuk melakukan kesilapan. Ya, untuk pasukan Homeboyz mereka perlu bertenang terlebih dahulu sebabkan dua-dua masih lagi mempunyai winning condition mereka masing-masing di pasukan RSGMY dengan 7,000 perbezaan gol. Saya boleh cakap yang winning condition mereka meningkat dengan sangat-sangat mendadak. 80% kemenangan ini boleh didapatkan oleh mereka kalau mereka tak lakukan sebarang kesilapan. Untuk pasukan Homeboyz, apa yang mereka boleh lakukan sekarang ni adalah setup daripada zone sendiri. Dia bukan lebih kepada setup secara keseluruhan because target yang betul. Kalau mereka nak dapatkan Storm, mereka kena pastikan yang bila Divine Judgment digunakan kepada Storm, instant die. Kena matikan dia cepat-cepat. Kalau tak, ini akan jadi counter engage daripada pasukan RSGMY. Tapi berita yang mungkin agak buruk untuk pasukan Homeboyz sebab kalau Storm siapkan dia punya immortality, saya rasa tak berbaloi untuk dapatkan Storm. Lebih-lebih dapatkan just cari Lolial. Mana tahu kalau hardguard digunakan kepada Storm untuk dapatkan beliau. Jadi itu pun akan menyukarkan lagi, menyulitkan lagi Homeboyz untuk korbankan
siapa-siapa saja yang di pick off oleh Zon. Ya, ini akan jadi satu tugas yang sukar untuk Zon untuk menarik mana-mana target yang lebih penting. Adakah akan berikan fokus kepada Izanami terlebih dahulu untuk mengurangkan fokus Hardguard, atau memberikan fokus kepada Lolias untuk tidak boleh ada damage yang besar dengan adanya Chrono Dash, dengan adanya Zaman Force untuk menyebabkan lebih banyak lagi area of damage yang boleh dikeluarkan oleh pasukan RSG. Jadi Zon kena berfikir dengan lebih bijak untuk menarik target yang penting untuk pastikan Homeboys boleh ambil advantage terhadap tarikan tersebut. Kita nampak bagaimana sedikit demi sedikit pasukan Homeboys dah berani untuk keluar sedikit disebabkan dengan damage yang mereka boleh keluarkan. Tapi mereka tak nak gerak seorang dua saja, mereka gerak 3 sekaligus, di mana dengan adanya Zon, Warlock dan juga Ryzel, mereka akan dapatkan satu demi satu turret dan memberikan tekanan laning yang agak baik untuk pasukan RSGMY berpecah. Tapi sekarang ni apabila masuk dekat kawasan pengambilan objektif, terutamanya dekat bahagian Lord, bagi pendapat saya masih lagi boleh dimenangi oleh pasukan RSGMY disebabkan kena ingat, once Phantom Strike berjaya untuk dibatalkan, pasukan RSGMY terutamanya untuk Demon Kite, dah tak ada orang boleh cari dia. Ya. Dan satu lagi saya nak highlightkan dekat sini, saya suka apa yang dikatakan oleh C. Sekarang ni, Kajar nak tangkap siapa? Kalau dia nak cuba tangkap Izanami, main watak yang cukup penting untuk membatalkan Hardguard. Sekarang ni Izanami tengok kat mana? Saya nampak dia dah 5 minit duduk dekat situ. Dia dah 5 minit mengelakkan diri dia daripada tertangkap. Tunggu masa saja dia untuk buka Hardguard. Dan sekarang ni Ripo terbang di kayangan. Cuba untuk memberikan harassment kepada TB. Tapi sempat sekarang ni. Fokus Hardguard itu kepada Lolial. Lolial menggila. Mungkin Zaman Force akan dibuka. Sekarang ni Zon akan dikorbankan terlebih dahulu. Ryzel! Nyawa yang akan mampu untuk dikorbankan. Namun tidak. Zaman Force dibuka. Fokus kepada TB. TB diasak oleh 3 orang. Izanami mendapatkan kill. 2. Dikorbankan oleh RSGMY. Saya baru nak kata masuk minit ke-13, lepas daripada Ryzer dah dapat item yang diperlukan, dia dah mampu untuk bergerak secara agresif dan hasilnya berjaya untuk mencuri Lord buat pasukan Homeboys, dan ini secara tak langsung berjaya untuk lakukan sesuatu. Tetapi Lolias Lolias satu perkara yang baik, dia jatuhkan seorang pemain iaitu Warlord, tapi Sepat tidak mampu untuk membalas dendam terhadap pengorbanan kawannya. Tapi ini adalah patch yang baru sebenarnya. Dapat Lord, kalau hilang 2 orang pemain, game to steal adalah 50-50. Di mana yang terkorban tu pula adalah Chibi, begitu juga dengan Warlord. Pemain yang sangat-sangat penting untuk mereka bergerak ke hadapan untuk mengiringi Lord. Ketika mana 2 pemain ini dijatuhkan, pasukan RSGMY, ya mereka kehilangan Lord ini, tapi mereka tak hilang kawalan map secara sepenuhnya. Dan kita nampak bagaimana untuk Haris sendiri, dia boleh solo kill sahaja sama-sama kat bahagian hadapan dengan adanya Oracle. Pertambahan daripada sudut shield. Manakala untuk Angela dengan ada Ice Queen Wand, dengan adanya Fleeting Time, utilities item yang akan menyebabkan sedikit sebanyak akan mengganggu pasukan Homeboys. Dan dengan adanya Enchanted Talisman, dia boleh spam dia punya skill, Love Wave. Dia boleh gunakan dia punya ultimate iaitu Hardguard beberapa kali. Dan ketika ini untuk pasukan Homeboys nak cari Izanami pun, dia tak ada dekat map, dia dekat base. Dia dekat base. Itu jadi masalah. Macam mana nak cari orang kat base? 4 orang yang lain settlekan map, dia duduk kat base tunggu masa untuk buka Hardguard. dia bukan 5 lawan 1 dah. Jadi 1 lawan 4. Jadi ini yang perkara yang pasukan Homeboys kena ambil kira bagaimana untuk menangkap. Kalau okey, sekarang ni diorang dah tahu dah tak ada Izanami. So, nak tak nak mereka kena dapatkan Lola. Tapi tadi sempat ada cuba untuk dapatkan pemain tersebut, tapi Izanami terus datang menggunakan Hardguard, terus susah untuk nak dapatkan pemain tersebut. Kita boleh nampak improvement daripada pasukan RSG. Dapat Zon. Namun sekarang ni Zon bergunakan flicker. Tiada lagi surprise yang boleh dibuat untuk adjustment dimulakan oleh Zon. Tapi Zon sekarang dia asak. Tak boleh nak larikan diri. Ini dah teammate lama datang. Cuba mengganggu. Dimodkan datang. Tolong habiskan saja. Satu lagi kill diberikan 13. Berbalas dengan 3 untuk RSGMY. Ya, semakin lama semakin sukar untuk pasukan Homeboys mempertahankan game yang pertama. Mereka kena menunggu saja pasukan daripada RSG untuk melakukan kesilapan. Which is, itu persoalan kita sekarang. Macam mana pasukan RSG untuk turunkan kesilapan. Sebab sangat-sangat sukar untuk kita melihat bagaimana pergerakan yang akan dilakukan oleh pasukan Homeboys. Nak tak nak, mereka kena main secara satu unit. Pastikan. Ya, turunkan kesilapan ke kurangkan kesilapan? Lebih kurang. Lebih kurang. Okay. Kurangkan kesilapan. Dan itulah apa yang mereka lakukan sekarang ini. Di mana target priority mereka, terutamanya daripada Storm, mereka akan terus sahaja menangkap Zon. Tak kira kat mana ada siapa-siapa kat depan pun, mereka akan cari Zon terlebih dahulu. Tak ada pick off berbanding tak ada orang boleh tangkap Demon Kite. Dalam masa yang sama sekarang ni, pasukan RSGMY perlu berhati-hati dengan Ryzer. Dia akan jadi kunci kalau pasukan Homeboys menang. Ini adalah wataknya. Ya benar. Ryzel dia adalah time bomb kepada pasukan Homeboys sendiri untuk diberikan kepada RSGMY. Di mana mudah untuk dia habiskan nyawa dengan adanya siapnya item beliau. Namun sekarang ni kita boleh lihat bagaimana perebutan sekali lagi Lord di kawasan top lane ini antara Chibi dan juga Demon Kite.
Dimenkat seharusnya ingat bahawasanya Retribution Chibi adalah cukup kuat dan mungkin hari ini dia kenal Chibi siapa lah. Ya mungkin dia dah kenal. Tapi sekarang ni ada satu pergelutan yang cuba dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Chibi di atas. Lolial telah hancurkan Chibi. Tiada lagi dalam Warlord. Dapatkan lot tersebut. Ada sebab kenapa Warlord ada lot dalam namanya. Tiada Chibi, no problem. Dan sekarang Zon terkena damage. Dia akan dikorbankan. Lolial mendapatkan kill tersebut. Sagu hati untuk RSDMY. Wow, double kill untuk Lolial. Dimengkai, ada Immortality masih lagi berjaya untuk diselamatkan. Tetapi lihatlah sekarang ni, watak utama pasukan Homeboys, Razel, dia akan terpaksa mengambil semua resources untuk pastikan pasukan RZMY agak sedikit mengalami kekurangan daripada untuk mendapatkan buff-buff. Dan dalam masa yang sama, dia jumpa. Tak sempat dia untuk keluar, tak sempat dia untuk recall. Dan sekarang ini mungkin akan dikorbankan sebab Ripo terkena damage daripada Razel bersorangan diri. Tak boleh nak larikan diri. Hadga tidak sempat untuk dibuka. Dan Loyal. Inilah kesilapan yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi Razel sekarang ini masih lagi dominate. Double kill. Razel dapatkan kill. Dan pasukan Homeboys menang secara mengejutkan. Dah cakap. Saya dah pesan. Daripada awal lagi. Lafel, Poji, apa yang berlaku? Wow. Oh my god. Otak tak boleh break. Poji tengah maju. Otak letup. Kena outplay sebenarnya. Tapi Razel sebenarnya bagi sekarang satu terima kasih dekat Warlord, dia dapat Lord. Yang kedua Razel, apa jadi tarik number 1? Objektif. Okey, dekat dalam game ni 2 kali curi Rod. Riser dengan Warlord. Siapa yang masuk Homeboys, memang dia boleh curi Lord. Oh, memang betul boleh curi Lord. Macam mana cakap, ini adalah game pertama dalam Best of 3 ni. Sepanjang game ni nampak macam RSD punya game. Cara. Ujung-ujung tu. Riser terus macam, nah, everybody fight against me. Rasanya time tu mesti dia cakap, Ripo, patutnya tak payahlah cancel recall. Bagi je Ivan ni. Dia paling sayang bila tak ada taunting daripada Razel. Buatkan Rasanya lepas ni ada. Lepas ni ada rasanya. Saya dah cakap dah. Untuk Cloud tu adalah time Masalahnya betul-betul bercakap. Ni kalau tim Homeboys menang ni memang dia sebab satu je. Dia memang sebab Razel. Key player dia sebab Razel dan 3 lawan 1. Macam mana 3 je dia buat? Saya pun tak tahu. Oji otak masih ada ke? Saya dah tak... Saya dah turunkan ilmu saya macam-macam dekat Ripo. Untuk apa outplay ni tu. Buka baju RSJ. Betul. Saya dah tunjukkan gameplay. This is how to be an GGRSJ. Tapi, oh my god. Awak dah predict awal lah. Game ni 4 lawan 5 je. 4 lawan 5. Betul. Tapi... Oji, saya rasa kan, saya pernah kena macam ni. Kau pernah kena? Masa saya tengok MPL Filipin, baju yang saya pakai, diorang yang kalah. Ini sama lah ni. Kita akan tengok kita punya MVP of the game. Kalau bukan Riser, saya marah. Tunggu jap. Yeay! Riser! Mantap. Oh my god. Homeboys pandai pilih player. So maknanya statement tu betul. Apa statement dia? Yang saya cakap awal tadi. Tapi ingat tak saya cakap daripada awal. Kena takut dengan Riser sebab dia Cloud, dia boleh curi taret. Tak, dia lebih kepada survivability yang dia ada. Ya. Dan outplay tu terlalu menakjubkan. Sebenarnya saya rasa Puji awak salah turun ilmu ni. Lepas awak turunkan ilmu habis. Sekarang kita kata kita punya MVP Riser. Kini 3-1-3 je. Tapi 3 kill tu cukup. Dia berasal daripada mana Lafel? Tak tahulah. Indonesia. Player import daripada Indonesia. Rizel daripada Alter Ego X. Dan kali ini berada di Homeboys. Dan kita nampak bagaimana kalau berdasarkan statistik ni, kat mana logiknya Double lah dia punya kill. 8 darab. Pandai. Betul, 16. Betul. 8 darab 2, 16. Kalau tak telur double special. Okay. Warlord punya KDA, Zon punya KDA, itu terang-terang coklat.
Ambon. Wah. Tak apa, biar menang. Yang penting menang. Tak apa, Warlord dia curi Lord. Betul. Dia boleh backup sikit lah, dia backup sikit lah. Kita boleh cakap yang sekarang ni. Tapi apa pun kita akan masuk di balik segmen at least. Dan kita nampak bagaimana dengan adanya Dynasty pun tak membantu sebenarnya Farsa untuk melarikan diri. Sebab kita nampak bagaimana Repo dan kombinasi daripada Angela sebenarnya sangat-sangat mengganggu sebenarnya Farsa untuk at least free gunakan dia punya Magic Strike. Sentiasa akan dicari burung. Kalau dia nampak naga terbang dengan patung, memang takut. Oh ya? Ya. Awak pernah tengok burung takut? Dan sekarang ni, bila kita tengok kat RGMY sebenarnya, boleh kena cari silap mereka sebab sebenarnya Repo dengan Lolials itu antara best performance saya pernah nampak diorang keluarkan. Tak, macam ni saya dah ada WhatsApp dengan Daddy Hood. Oh, WhatsApp Daddy Yes. Wow, flex. Dia cakap dia cakap apa yang Homeboys buat ni, diorang dah rancang ni nama dia Meta Fake Hope. Bagi harapan, bagi macam orang tu dah rasa nak menang. Oh, ni sama macam semalam. Macam semalam. Semalam. Meta Dia nak fake hope. bagi menang koyak. Sebab Demon Kite perform, Izanami tak buat silap, duduk je dalam base. Report Lolia amazing. Tak, even Storm dengan KD macam ni, dia selalu engage. Ya. Jadi nak cakap RSG buat silap, sebenarnya tak ada. Kan ada pemain lain tadi. Bukan Storm, tapi Oh, tak. Yang tu dah balik. Tapi memang dekat dalam game ni, memang bukan RSG buat silap, tapi Homeboys jumpa dia punya peluang and teruskan je. Tak takut untuk pergi and push. Tapi masalah dia yang jumpa peluang tu adalah marksman mereka saja. Jumpa dengan 3 orang. Kesilapan saya rasa untuk pasukan RGMY adalah berada di bahagian bottom lane sebentar tadi. Cuba paksa untuk dapatkan Ryzel. Dan Ryzel, dia jumpa dengan nyawa yang tebal. Okay. Itu adalah makanan dia. Saya punya soalan gini je lah. Power Warlord ataupun Ryzel curi Lord ataupun Demon Kite yang Retri ni hilang. Power lagi siapa dapat Lord. Power lagi siapa dapat Lord. Okay, bagus. So sekarang ni pun perlu dipersoalkan. Mungkin dia kena stun dan sebagainya. Tetapi itu kalau nak cari kelemahan itu je. Ya. Mereka tak berjaya untuk securekan Lord. Kalau dapat securekan Lord, mungkin kita punya perbualan dah berbeza. Secara jujurnya saya bercakap yang ya ada salah daripada Demon Kite disebabkan awak guna Martis. Jadi percentage untuk terkena stun tu sebenarnya agak rendah. Jadi sebenarnya peluang untuk berada dekat bahagian Lord menggunakan Retri itu jauh lebih kemas. Jadi apa kita akan saksikan heat map untuk kedua-dua pasukan di mana kita akan saksikan Izanami dan juga Warlord. Tapi Izanami kenapa dekat base tu terang sangat? Ingatkan kalau Izanami punya map, okey. 1 dot je. Tapi menarik kat sini apabila Warlord lebih fokus di bahagian tengah saja. Ini menunjukkan bagaimana dia percaya Ryzel dengan cepat mampu buat kerja. Kan? Sebab dia mati dia hidup balik. Bukan. Dia memang cakap Ryzel. Minion atas awak punya, minion bawah pun awak punya. Ambil je semua. Saya tengah je. Saya tengah Nama je. pun mid lane. Main brawl. Tapi inilah konsep yang ditunjukkan oleh pasukan Homeboys seperti yang dikatakan oleh Lafel. Diorang jumpa peluang tersebut. Diorang grab. Tak dengar sangat lepas ni pergi mana dah. Okay, highlight. Sekarang ni kita akan tengok kita punya highlight. Sebab, again, highlight ni rasanya majority nampak RSG. Hujung-hujung je Homeboys. Ya, bila kita nampak yang Ryzel tu dah macam tak ada orang kacau, senyap-senyap jadi duri dalam daging. Jadi memang kita nampak yang ya, itu akan jadi key player yang akan membuahkan hasil kemenangan untuk pasukan Homeboys. Dan kita nampak yang bagaimana Repo apabila dah tak ada dia punya Black Dragon form dan transformation daripada Hardguard juga telah pun berakhir. Dia still lagi tak berjaya untuk menjatuhkan Ryzel ketika adanya Wind of Nature pada saat-saat akhir. Itulah yang menyebabkan kenapa pasukan RSGMY outplay daripada Ryzel. Ya, banyak benda yang sepatutnya boleh dilakukan oleh pasukan RSG untuk tutup game ni dengan lebih awal. Terutamanya untuk memaksa pasukan daripada Homeboys untuk tidak bergerak. Sebab tadi ada satu momen bagaimana pasukan Homeboys nampak macam okey, ni peluang untuk kita pula melakukan serangan. Dan RSG macam bagi peluang tersebut menyebabkan Homeboys terus ambil, dia terus punish. Yang saya boleh minta satu je lah. Tolonglah jangan 2-0. Biar je lah 2-1. Kan? Kalau 2-0 bukannya balik awal sangat pun. Jadi biar je 2-1. Teruskan je. At least biar kita enjoy. Parking pun dah bayar. Parking pun dah bayar. Kereta pun dah dapat. Macam mana sekalipun dekat dalam game ni, kita boleh cakap performance RSGMY tip top.